Baik, kita mulakan. Suratul Syura, Surah Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiru yang menciptakan. As-samawati langit-langit. Wal ardi dan bumi. Ja'ala telah menjadikan ia lakum bagi kamu min ampusikum daripada diri-diri kamu. Azwajan berpasang-pasangan. Wa minal an'am dan daripada binatang ternakan. Azwajan berpasang-pasangan. Yazra'ukum mereka jadikan berkembang akan kamu. Mereka jadikan berkembang akan kamu. Yazra'ukum tu, yazra'ukum. Fihi padanya. Laisa tidak ada. Kamislihi seperti seumpamanya. Syai'un sesuatu. Wahwa dan dia As-Sami'u maha mendengar, Al-Basir lagi maha melihat. Baik, sama semula ya. Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Itulah dia Allah. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, telah menjadikan ia bagi kamu daripada diri-diri kamu berpasang-pasangan. Asalnya Allah telah menjadikan Adam dan telah menjadikan pasangannya Hawa. Wa minal an'ami azwajan, dan daripada binatang ternakan, binatang-binatang ternakan berpasang-pasangan. Mana binatang ternakan juga dia berpasang-pasangan. Yazra'ukum fi, mereka jadikan kembang akan kamu padanya. Atau kita bahasakan dengan berpasangan tadi, maka berkembang biaklah kamu di muka bumi, baik manusia ataupun binatang. Ya, Allah telah menjadikan ada pasangan-pasangannya sehingga berkembang biak di muka bumi ini. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada seperti seumpamanya sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ujung ni selalu ia menjadi dalil kepada pelajaran akidah. Ya, laisa kamislihi syai'un, itu menjadi dalil kuat ya pada ya pengakuan akidah kita.
Yang dimaksudkan tidak ada seperti seumpamanya. Nya itu Allah. Syai'un sesuatu. Ya. Allah yang maha menciptakan. Dia tidak sama dengan apa yang diciptakan. Itu hakikat yang sebenarnya. Terkadang dalam Quran, Allah menyebut tangan, Allah menyebut wajah, dan hal itu walaupun menyebut tangan ataupun wajah, sebenarnya tangan dan wajah yang tidak serupa dengan makhluknya. Itulah yang sebenarnya. Walaupun namanya sama, wajah, namanya sama, tangan, tapi dia tidak sama dengan makhluknya. Terkadang sukar juga kita nak memahamkan kepada anak-anak yang masih banyak bertanyakan hal ketuhanan. Jadi pertama, Tuhan kita tak dapat nak lihat. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka boleh tunjukkan, ini Tuhan kita. Ini Brahma, ini Krishna, ini Lata, ini Uzza, ini Manat, ini Buddha, ini Yesus, atau Isa. Jadi mereka boleh menerangkan ini Tuhan kita. Dia boleh tunjukkan. Tapi bagi kita, tak dapat kita nak tunjukkan bagaimana. Jadi kita akan mengatakan Tuhan kita tak sama dengan kita. Dia menjadikan kita, tapi dia tak sama dengan kita. Dan dia tidak dapat lihat Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita lihat kita. Dan kita besok boleh lihat di syurga. Bolehlah kita cakap macam tu. Kalau mereka boleh, anak-anak ni boleh menerima. Dan kita bolehkan buatkan contoh-contoh dalil akli. Dalil akli ni maknanya secara logik lah. Akal ni, secara akal. Sekarang ni, contoh. Kita larutkan gula dalam air. Ini kita dengan kanak-kanak yang masih banyak bertanya ni, kita kena guna dalil akal, bukan dalil ayat. Dalil ayat dia tak faham. Jadi kita gunakan dalil akal. Gula contohnya, nampak tak gula? Bila dah larut dalam air, nampak tak gula tu? Tak nampak gula tu, sudah bercampur dengan air, tak nampak. Jadi macam itulah. Kita boleh yakin adanya Allah, walaupun kita tidak lihat atau kita tidak nampak. Satu lagi, kita merasai angin. Dan kita nampak angin itu menghembus. Dan kita nampak pohon-pohon bergoyang. Nampak tak angin tu? Kita nampak tak angin tu? Kita tak nampak, tapi hembusan itu menggoncangkan pohon-pohon. Boleh menerbangkan rumah-rumah. Jadi hal-hal macam ni kita boleh terangkan kepada anak-anak yang sedang bertanya. Peringkat mereka banyak bertanya tentang hal ketuhanan. Kita kena terangkan dengan akal saja, dalil akal. Kemudian kita bagi tahu lagi, ada tukang kasut. Dia buat kasut macam-macam pesen. Tukang kasut tu sama tak dengan kasut? Tukang kasut tu sama tak rupanya dengan kasut? Tak sama kan? Jadi macam itulah Tuhan jadikan kita semua. Jadi dia tidak sama dengan apa yang dijadikan. Dia jadikan pohon, jadikan kita, jadikan berbagai-bagai, tapi dia tak sama dengan yang dijadikan. Jadi kita kena fahamkan macam tu. Atau kita katakan tukang kasut,
Dia boleh buat kasut macam-macam tapi muka dia tak macam kasut. Jadi yang buat tu tak macam kasut. Jadi artinya itu dalil akal. Akli namanya. Kalau dalil Quran, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada seperti semisalnya atau seumpamanya sesuatu. Maknanya tidak ada sesuatu yang seumpamanya Allah. Ini dalil kuat tentang akidah. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu. Kadang ayat-ayat Quran ni kan kita kena serahkan pada Allah maknanya. Kalau dia kata tangan yang layak bagi Allah. Wajah yang layak bagi Allah. Jadi ayat-ayat yang sedemikian itu ayat mutasyabihat. Ayat yang dikatakan samar. Kita tak boleh kita tak dapat nak menjelaskan. Melainkan kita serahkan pada yang Maha Pencipta. Allah sahaja yang lebih mengetahui ataupun kita katakan yang layak bagi Allah. Wajah yang layak bagi Allah. Tangan yang layak bagi Allah. Baik. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sentiasa dia mendengar segala perkataan. Sentiasa dia melihat apa saja yang diperbuat oleh hamba Allah. Baik, sama lagi ayat seterusnya, ayat 12. Lahu kepunyaannya. Kepunyaannya maqalid. Nanti kepunyaannya maqalid, anak-anak kunci. Anak-anak kunci. Bracket perbendaraan. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Ia besutu, ia lapangkan. Ia lapangkan ar-rizqa, akan rezeki. Liman, bagi orang yang yasha'u, ia kendaki. Wa yaqdiru, dan ia sempitkan. Innahu, sesungguhnya dia, bikulli, dengan tiap-tiap, syai'in, sesuatu, alim, amat mengetahui. Baik, saya masuk mula. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaannya anak-anak kunci langit-langit dan bumi. Anak-anak kunci ni kunci perbendaraan. Kunci pembendaraan langit dan bumi. Contohnya dari langit hujan. Kuncinya pada Allah. Di bumi pula tumbuh-tumbuhan. Kuncinya pada Allah. Yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdir. Ia lapangkan akan rezeki bagi orang yang ia kendaki dan ia sempitkan. Allah bersifat melapangkan rezeki kepada orang yang ia kendaki. Itu juga dikatakan ujian. Kita diberi kemewahan rezeki. Ingat, itu juga ujian. Jangan kita
ya, rasa sombong, ya, ujian, ya, kepada diri kita, ya, sama ada kita, ya, pemurah ataupun kita bakhil. Dan juga, ya, Allah berkuasa waya kedir dan ia sempitkan bagi orang yang ia kendaki juga. Itu juga ujian. Ya, adakah kita akan kufur seandainya kita diuji dengan kesempitan? Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dia dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Itulah Allah. Baik, sambung ayat ni, ayat yang ke-13. Syara'a, telah ia terangkan. Dalam braket, syariatkan. Syara'a telah ia terangkan, braket syariatkan. Lakum, bagi kamu, minad din, daripada agama. Perkataan din, kalau kita bunyikan atas, dain. Dain. Kalau din, agama. Kalau bunyi atas, dain, hutang. Itu dekat sangat. Agama, hutang, dekat sangat. Ya, kalau bunyi atas, dain atau hutang. Ma, apa yang? Wassa, telah ia wajibkan. Bihi, dengannya. Nuhan, kepada Nuh. Walladzi, dan yang. Auhayna, telah kami wahyukan. Ilaika, kepada engkau. Wama, dan apa yang. Wassaina, telah kami wajibkan. Bihi, dengannya. Ibrahim, kepada Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Wa Isa, dan Isa. An, bahawa. An, bahawa. Akimu, tegakkanlah olehmu. Tegakkanlah olehmu ad-din, akan agama. Wala, dan jangan. Tatafarraqu, kamu berpecah belah. Fihi, padanya. Kabura, amat beratlah. Amat beratlah. Ala, atas. Musyrikin, orang-orang musyrik. Ma, apa yang. Tad'ukum, engkau serukan kepada mereka.
engkau serukan kepada mereka ilaihi kepadanya. Allahu Allah yajtabi ia memilih ilaihi kepadanya. Man akan orang yang yasha'u ia kendaki. Wa yahdi dan ia pimpin. Ilaihi kepadanya. Man yunib. Man akan orang yang yunib ia kembali. Dalam bracket bertaubat. Baik, saya semula syara'an ini daripada perkataan syariat. Ya, syariat. Jadi, ya, dengan mana ya, ia terangkan, ia pun boleh. Ia syariatkan, ia pun boleh. Telah ia terangkan bagi kamu minad din daripada agama. Ma wassa bihi Nuhan. Apa yang telah ia wajibkan dengannya kepada Nuh. Nuh ni Nabi Nuh lah. Wallazi auhayna ilaika. Dan yang telah kami wahyukan kepada engkau. Ini engkau ni Nabi. Jadi Nuh ni dikatakan sebagai awalu anbiya. Mana awal para Nabi yang menerima syariat. Ya. Awal Nabi yang mula menerima syariat. Dan juga ya Allah telah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang telah kami wajibkan dengannya kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa syariat yang diwajibkan? An aqimuddin. Bahawa tegakkanlah olehmu akan agama. Wala tatafarraqu. Dan jangan kamu berpecah belah. Inilah yang disyariatkan. Ya, atau yang diwasiatkan. Seperti juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suruh mengikuti atau menegakkan agama Allah ini. Jangan kamu berpecah belah. Kabura alal musyrikina. Amat berat atas orang-orang musyrikin ma tad'uhum ilai. Apa yang kau serukan kepadanya, kepada mereka, kepadanya, akan mereka kepadanya. Maknanya, orang musyrikin berat nak menerima dakwah Nabi. Iaitu untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Buat orang musyrikin ini adalah berat nak terima. Dia tahu Tuhan banyak. Ya, Nabi memberitahu Tuhan itu satu. Itu yang sukar dia nak terima. Ya. Allah yastabi ilaihi. Allah ia memilih kepadanya. May yasha, orang yang ia kendaki. Maknanya Allah memilih kepada ya orang yang ia kendaki untuk mentauhidkan Allah. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan ia pimpin kepadanya, kepada Allah, orang yang ia kembali. Iaitu kembali ia mentaati Allah atau kembali bertaubat kepada Allah. Inilah dasar syariat. Tapi apa yang berlaku kepada umat Muhammad kalau Nabi masih hidup, ya, kalau berlaku perpecahan yang macam ini teruk,
Nescaya Nabi akan berduka cita. Nabi akan sedih. Kenapa sampai berpecah belah? Macam ni punya banyak pahaman. Kalau musyrik tetap musyrik, tapi pahaman dalam agama ini ataupun Islam ini. Padahal kita bernabikan Muhammad, kita berkitabkan Al-Quran. Kenapa kita berpecah belah jauh daripada asas dia? Asasnya Quran, asasnya hadis. Ulama-ulama yang besar-besar, mereka juga mempertahankan Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa jadi perpecahan yang begitu teruk sekali? Inilah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, wala tatafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Harap-harap kita jangan termasuk golongan yang disebut tatafarraqu, iaitu golongan yang berpecah belah. Kalau kita tengok keadaan ke belakang ini, dulu kita tak nampak sebab kita tak ada media masa yang sampai kepada kita. Sekarang ni masing-masing ada alat-alat yang boleh menyampaikan seperti handphone dan sebagainya. Kita dapat melihat macam mana amalan-amalan umat Islam di sana sini, semua berbeza-beza. Kadang ada yang melampau-lampau. Kadang kita tengok macam zikir menari-nari. Kalau kita marakkan rock, zikir tu dah harus zikir rock pula. Ini yang berlaku. Jadi tak tahu macam mana kita nak kata. Tapi kita kena jaga dirilah. Jangan kita terjebak kepada golongan-golongan itu. Tapi kalau tidak dicegah, mereka lagi ramai daripada yang benar, maka yang batil itu lebih menang. Maka yang hak itu akan kalah dan tertutup. Ini yang kita takuti. Baik, sambung lagi. Wama tafarraqu, wama dan tiada. Tafarraqu, kamu berpecah belah. Illa, melainkan. Min, daripada. Ba'dima, sesudah sahaja. Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Al-ilmu, oleh pengetahuan. Bagian, kerana dengki. Bagian kerana dengki, bainahum, di antara mereka. Walaulah, dan jikalau tidak. Kalimatun, kalimah. Sabakot, telah terdahulu ia. Mir Rabbika, daripada Tuhan engkau. Ila, sehingga. Ajalin, tempoh. Musamma, yang ditentukan.
laku dia nescaya telah diselesaikan ia bainahum di antara mereka. Wa inna dan bahawasanya alladzina orang-orang yang urisu telah diwarisi mereka Alkitab akan kitab mim ba'dihim daripada sesudah mereka. Lafi sungguh dalam syakin syak minhu daripadanya murid lagi ragu. Saya masuk mula ya. Wa ma tafarraqu dan tidak kamu berpecah belah dalam agama. Ini maksudnya. Sebagiannya kafir, sebagiannya beriman. Tidak kamu berpecah belah padanya. Tidak kamu berpecah belah illa melainkan mimba adima ja'ahumul ilmu, melainkan daripada sesudah sahaja telah datang ia kepada mereka oleh pengetahuan. Mula-mula orang musyrikin ni nampak macam bersatu. Bersatu dalam mempersekutukan Allah. Tapi bila datang ilmu, iaitu wahyu yang disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu. Bila datang ilmu itu bagian bainahu. Bagian ni kerana dengki di antara mereka. Mana kedengkian daripada orang-orang kafir di antara mereka. Mereka menolak wahyu itu. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika, dan jikalau tidak kalimah terdahulu ia daripada Tuhan engkau. Kalimah terdahulu itu ialah kalimah bahawa Allah mentakhirkan azab untuk umat Muhammad. Mentakhirkan ni maknanya Allah kemudiankan azab untuk umat Muhammad atau lewatkan azab. Dan di antara yang dikatakan lewat itu ialah mereka tidak akan diberi balasan di akhirat. Terkadang tidak diberi balasan di dunia, tapi diberi balasan di akhirat. Itulah kalimah terdahulu daripada Tuhan engkau. Tapi kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi SAW, azab itu begitu cepat sampai. Tapi kepada umat Muhammad, ditakhirkan, dilewatkan. Illa ajali musamma, sehingga tempoh yang ditentukan. Sehingga tempoh yang ditentukan, iaitu mengikut tafsir katanya pada hari kiamat. Kadang umat Muhammad yang jahat, menderhaka, mereka boleh melawan atau memaki Rasul, melawan Allah, kadang mendakwa dirinya Tuhan, kadang
Tuhan tidak azab di dunia. Tapi ila ajali musamma, sehingga tempo yang ditentukan yaitu pada hari kiamat. Laku dia bainahu. Nescaya telah diselesaikan ia di antara mereka. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau tidak ada kalimah terdahulu daripada Tuhan yang dia melewatkan azab untuk umat Muhammad, nescaya akan diselesaikan di antara mereka. Macam umat-umat dulu, ya, Allah turunkan azab begitu cepat buat mereka. Kepada umat Muhammad, kalau tidak kalimah yang Allah sudah tetapkan, mereka juga akan diselesaikan macam mana umat-umat dahulu. Tapi ya itulah ketetapan Allah, ya Allah ya balas ila ajalim musamma, sehingga tempo yang ditentukan ataupun hari kiamat. Wa innal ladzina utul kitab, dan bahwasanya orang-orang yang telah diberikan mereka orang utul, ya innal ladzina urisul kitab, bahwasanya orang-orang yang telah diwariskan akan kitab, mim ba'dihim, daripada sesudah mereka, lafi syakkim minhu murid, sungguh dalam syak daripadanya lagi ragu. Siapa mereka yang diwariskan kitab? Mereka ialah Yahudi dan Nasara. Mereka ya syak, lagi ragu terhadap Nabi SAW. Mereka menolak, ya, padahal mereka telah diwariskan kitab Taurat dan Injil, ya, tapi mereka syak dan ragu terhadap Nabi SAW. Baik, ayat yang selanjutnya, falizalika, maka ya kerana itu. Falizalika, maka kerana itu. Padamu maka serulah oleh engkau. Wastaqim, dan berlaku luruslah. Dan berlaku luruslah oleh engkau. Kama, sebagaimana, umirta, telah diperintahkan engkau. Wala tattabi, dan jangan engkau mengikut ahwa'ahum, akan hawa nafsu mereka. Wakul, dan katakanlah oleh engkau, amantu, telah beriman aku, bima, dengan apa yang anzalallah, telah menurunkan oleh Allah, minal kitab, daripada kitab. Wa umirtu, dan telah diperintahkan aku, li'adila, supaya aku berlaku adil, bainakum, di antara kamu. Allahu, Allah, Rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kamu, lana, bagi kami, a'maluna, amalan-amalan kami,
Walakum dan bagi kamu, a'malukum amalan-amalan kamu. La hujjata, tidak ada perbantahan. Bainana, di antara kami, wa bainakum dan di antara kamu. Allahu yajma'u, Allah ia kumpulkan. Bainana, di antara kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Baik, saya masuk mula. Ayat 15. Walizalika fad'u, maka kerana itu fad'u, maka serulah oleh engkau. Kerana itu mana? Kerana tauhid atau akidah. Maka serulah oleh engkau. Maksudnya, wahai Muhammad, serulah manusia. Wastaqim, dan berlaku luruslah oleh engkau. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan engkau. Lurus. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti akan hawa nafsu mereka. Maksudnya, kamu jangan ikutkan hawa nafsu orang-orang kafir yang meninggalkan dari mentauhidkan Allah. Wakul, dan katakanlah oleh engkau ya Muhammad, amantu bima anzalallah minal kitab. Telah beriman aku dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah daripada kitab. Aku beriman dengan wahyu yang Allah turunkan. Wa umirtu, dan telah diperintahkan aku li'adila bainakum, supaya aku berlaku adil kepada kamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ini terhadap ahli kitab. Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan bagi kami, tak ada dan, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. La hujjata bainana wa bainikum. Tidak ada perbantahan di antara kami dan di antara kamu. Allah yajma'u bainana, Allah ia kumpulkan di antara kita nanti. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Begitulah Allah mengajarkan Nabi berdakwah dan suruh berpegang teguh kepada wahyu yang Allah turunkan kepadanya, dan suruh mengatakan kepada mereka yang aku beriman dengan kitab yang Allah turunkan, dan aku juga diperintahkan supaya aku berlaku adil di antara kamu. Allah, bukankah Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu? Jadi dalam keadaan sekarang ini, dia sibuk mengatakan tentang perkataan Allah. Jadi Allah ni untuk semua. Untuk semua, Allah untuk semua. Tapi tinggal lagi, adakah amalan kamu benar-benar mensyukuri Allah Ta'ala atau mengibadati Allah, walaupun kamu mengatakan Allah Tuhan kamu. Sebab itu dalam ayat ini, Allah suruh Nabi mengatakan Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Orang Yahudi ke Nasara, mereka mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Tapi dalam segi amalan mereka tidak mau mengikut wahyu Allah. Itu
pulang kepada mereka. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tidak ada perbantahan di antara kami dan di antara kamu. Nanti tengoklah di hadapan Allah Ta'ala dikumpulkan. Di situ baru kamu tahu ya kebenaran itu. Sekarang ini kamu buat buta, tak nampak kebenaran. Ya, nanti di sana barulah kamu nampak. Ya, kamu akan